Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Afizal Zaman bertemankan rakan setugas Hafiz Rosli. Sebelum kita ke laporan mengenai COVID-19 dalam dan juga luar negara, ingin kru Astro Awani dan segala warga kerja Astro ingin menyatakan kepada anda selamat Hari Pekerja, Hari Buruh hari ini bermulanya 1 Mei. Untuk pekerja mungkin kita boleh meraihkan yang mana yang tak cuti, yang apa orang kata bekerja kan. Yang mana yang bekerja tu kami ucapkan selamat hari bekerja. Yes. Dan bagi mereka yang berada di rumah juga work from home, selamat hari bekerja kepada seluruh pekerja-pekerja di Malaysia ini. Dan nanti kita akan dengarkan perutusan khas daripada Perdana Menteri pukul 11 pagi nanti melihat kepada hari pekerja ini. Tapi kita akan pergi ke laporan pertama dulu, melihat kepada statistik dunia COVID-19. Hafiz. Ya, betul tu. Seperti biasa setiap pagi angka korban akibat COVID-19 ini akan kami bawakan kepada anda, yang mana kalau kita lihat seluruh dunia ada peningkatan pertambahan lebih kurang dalam 6,000 kes lagi dalam tempoh 24 jam yang lalu, dan jumlah seluruh dunia yang maut akibat COVID-19 ini telah pun melebihi 232,000 kes. Dan data Johns Hopkins University ini, sebanyak 5 negara ada 20,000 kes maut. Dan Amerika Syarikat kekal sebagai negara yang mempunyai angka korban tertinggi dan satu-satunya negara yang ada 62,000 kematian. Pertambahan lebih kurang dalam 2,000 kes dalam 24 jam yang lepas. Negara kedua paling teruk terjejas adalah Itali dengan 27,967 kes, bertambah lebih kurang dalam 285 kes. Dan sementara United Kingdom, UK dan juga Sepanyol masing-masing catatkan 26,000 dan juga 24,000. Manakala Perancis dengan 24,376 kes maut akibat COVID-19. Negara lain masih merekodkan angka kematian di bawah 8,000 kes. Dan juga kita ingin melihat dari segi kes positif COVID-19 di seluruh dunia juga terus mencatatkan peningkatan dengan jumlah kumulatif melepasi 3.26 juta orang, pertambahan 90,000 kes lagi. Dan ini data Johns Hopkins University yang menunjukkan kes positif di Amerika Syarikat tiada tanda-tanda akan reda apabila jumlah kumulatif kini merekodkan 1.05 juta kes. Terdapat 7 negara yang mempunyai angka positif melebihi 100,000 dengan Sepanyol kekal kedua tertinggi dengan 239,000. Itali kini menjadi negara ketiga mempunyai kes positif COVID-19 dengan 205,000 kes di dunia. United Kingdom kini mendaki satu tangga melepasi Perancis untuk berada di kedudukan keempat negara yang mempunyai kes positif antara tertinggi dengan 172,000 kes. Dan manakala Perancis mempunyai kes jangkitan 166,000, menunjukkan kes positif menaik secara perlahan. Dan sementara itu, Jerman dan Turki masing-masing merekodkan 162,000 dan 120,000 kes. Jumlah pesakit COVID-19 yang telah sembuh daripada virus itu kini melepasi angka 1 juta. Ya, betul tu. Kes pesakit COVID-19 yang telah sembuh telah pun mencapai 1 juta di seluruh dunia, yang mana Malaysia kita tahu mencatatkan lebih kurang dalam daripada jumlah keseluruhan kes COVID-19 di Malaysia, lebih kurang 68% pesakit COVID-19 yang telah pun sembuh. Ini adalah satu sekaligus membuatkan Malaysia antara salah satu negara yang merekodkan antara kes pesakit COVID-19 yang telah sembuh lebih kurang yang negara-negara yang tertinggi. Okey, dalam masa yang sama juga kita nak lihat kepada kes positif COVID-19 di Malaysia. Seperti yang anda dapat saksikan secara keseluruhannya, kita telah pun mencapai angka 6,002 kes setakat 1 Mei Setakat 30 April. 30 April lah, 30 April. Hari ini kita belum tahu lagi sebab Kementerian Kesihatan masih lagi belum menyatakan bahawa kes-kes untuk hari ini. Dan dalam masa yang sama juga kita nak dengarkan apa kata Datuk Dr. Nur Hisham mengenai kes. Kita lihat semalam ada lagi 2 kes kematian membabitkan pesakit COVID-19. Katanya pertambahan itu menjadikan jumlah kes kematian adalah sebanyak 102 kes atau 1.7% daripada jumlah keseluruhan kes tersebut. Kalau kita lihat angka 6,002 ni, Hafizi, sepatutnya kita dah sampai masa pertengahan April menurut unjuran daripada graf JP Morgan. Tapi hari ini, semalam 30 April barulah kita sampai. Makna kata kita berjaya melewatkan angka jangkitan tersebut. Dan untuk kita dapatkan keperincian mengenai kes-kes baharu, kita dengarkan mengenai percakapan daripada Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah.
Daripada maklumat terkini yang dilaporkan ke CBRC Kebangsaan, duka cita dimaklumkan bahawa terdapat 2 pertambahan kes kematian berkaitan dengan COVID-19. Justru jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 102 kes, iaitu bersamaan dengan 1.7% daripada jumlah keseluruhan kes. Kes kematian ke-101 iaitu kes 4,657 merupakan lelaki warga negara Malaysia berumur 64 tahun dan mempunyai latar belakang penyakit barah darah. Beliau mempunyai sejarah kontak rapat dengan kes positif COVID-19 daripada kluster PUI Bali di Kuantan iaitu kes 4,476. Beliau telah dirawat di Hospital Tengku Ampuan Afzan Pahang pada 12 April 2020 dan disahkan meninggal dunia pada 29 April 2020 jam 4.14 petang. Kes kematian ke-102 iaitu kes 5,282 merupakan lelaki warga negara Malaysia berumur 72 tahun dan mempunyai latar belakang penyakit darah tinggi. Beliau telah dirawat di Hospital Umum Sarawak pada 16 April 2020 dan disahkan meninggal dunia pada 30 April 2020 jam 12.55 tengah hari. Baik, kita juga ingin melihat dari segi mereka yang telah pun sembuh dan juga pulih daripada COVID-19 ini, di mana Kementerian Kesihatan KKM telah pun mengesahkan semalam 84 kes pulih dan juga dibenarkan di-discharge, menjadikan jumlah keseluruhan kes pulih sebanyak 4,171 kes. Dan ini kata Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah, kes jangkitan baru pula dilaporkan sebanyak 57 kes sekaligus menjadikan kes positif di negara ini sebanyak 6,002 kes, dan daripada jumlah itu sebanyak 1,729 kes masih aktif dengan kebolehjangkitan COVID-19. Kita dengarkan ini. Sehingga 30 April 2020, jam 12 tengah hari, terdapat 57 kes baru yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 6,002 kes. Oleh itu, jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan COVID-19 adalah 1,729 kes. Ingin dimaklumkan bahawa daripada 57 kes baru yang dilaporkan hari ini, 25 kes adalah kes import. Ini bermakna kes penularan tempatan ataupun local transmission adalah 32 kes. Sehingga kini seramai 36 kes COVID-19 sedang dirawat di unit rawatan rapi dan daripada jumlah tersebut 14 kes memerlukan bantuan pernafasan. Okey, sejak daripada awal minggu ini ada pengumuman bahawa kilang-kilang mereka yang mahu ataupun perniagaan-perniagaan syarikat-syarikat yang mahu beroperasi untuk ketika Perintah Kawalan Pergerakan ini dibenarkan beroperasi, yang mana perlu memohon terlebih dahulu kepada MITI. Dan dalam pada itu, kita juga nak melihat kepada sebenarnya KKM, Kementerian Kesihatan, MITI, kerajaan dan sebagainya, mereka ini merangka satu SOP ataupun Prosedur Operasi Standard untuk memastikan bahawa sekiranya kilang-kilang perniagaan dibenarkan beroperasi semula, tapi dalam masa yang sama kadar jangkitan ataupun jangkitan itu tidak berlaku dalam ketika operasi tersebut. Dan kalau kita lihat negara-negara seperti di Itali, di Sepanyol, negara-negara Eropah yang pada ketika ini akan mula membuka ekonomi pada awal bulan Mei ini, mereka ada merangka beberapa SOP. Antaranya SOP yang mereka rangka adalah contohnya pembersihan perlu dilakukan secara berkala. Kalau sebelum ini tiada proses pembersihan itu dilakukan ketika tempoh operasi, ketika tempoh bekerja itu, tapi pembersihan itu satu perlu dilakukan secara berkala. Yang keduanya, sampaikan ada syarikat-syarikat ataupun perniagaan ataupun kilang-kilang, mereka tombol pintu yang nak pegang tu, pekerja selalu pegang dan sebagainya itu, mereka akan bersihkan selalu dan mereka akan menggunakan sarung tangan, akan menggunakan topeng muka. Itu antara kebiasaan ataupun normal-normal baru yang perlu diadaptasi oleh pekerja-pekerja. Dan kalau di Malaysia, semua kilang yang dibenarkan beroperasi tetapi sekiranya gagal untuk patuh kepada garis panduan Kementerian Kesihatan, akan berdepan tindakan yang tegas termasuk penutupan premis.
Ini adalah kata daripada Ketua Pengarah Kesihatan, Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah tegaskan semua kilang tersebut wajib patuh kepada SOP yang ditetapkan untuk pastikan tiada penularan jangkitan COVID-19 dalam tempoh terdekat. Sebab apa? Sebab kita tengok di beberapa negeri, contohnya di Kedah, Perlis dan juga ada lagi salah satu negeri yang telah pun dikategorikan sebagai zon hijau. Dan apabila dikategorikan sebagai zon hijau, tetapi terdapat juga risiko kebarangkalian kemungkinan yang mereka ini juga berdepan dengan penularan COVID-19 kerana ada pekerja-pekerja mereka yang mungkin berada di zon jingga ataupun zon merah itu sendiri yang datang untuk bekerja dan sebagainya. Jadi ini apa yang Dr. Nur Hisham katakan, kita dengar. Dan SOP Kementerian Kesihatan ialah garis panduan untuk semua kilang-kilang. Contohnya kalau kilang-kilang tak memenuhi atau tak patuh kepada SOP, kita akan buat pemantauan dan juga kita akan ambil tindakan. Kalau tak dapat mematuhi juga, kita mungkin akan tutupkan kilang tersebut untuk tempoh mereka, memberi masa mereka untuk mematuhi SOP dan garis panduan Kementerian Kesihatan. Baik, kita ingin melihat dari segi bagaimana COVID-19 itu dan di mana Kementerian Kesihatan telah memaklumkan satu strain mutasi yang dikesan bertindak lebih ganas sehingga menjangkiti 120 pesakit lain berkemungkinan berasal dari strain B. Dan Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, ia dikesan selepas proses kultur dilakukan ke atas virus tersebut. Bagaimanapun katanya, perkara tersebut masih di peringkat awal dan penyelidikan lanjut perlu dijalankan untuk mengenal pasti strain mutasi virus tersebut. Untuk memahami mengenai strain ini dan juga memahami COVID-19 ini, kita dengarkan kata daripada KP Kesihatan sendiri. Dan kita dapati virus tersebut adalah daripada strain B. Dalam strain B itu ada mutasi dia. Jadi kita kena lihat strain B dan mutasi dengan virus yang berkenaan dan apakah yang kita kena bandingkan juga. Ini tengah dalam peringkat awal untuk kajian pendidikan kita. Jadi sekarang ini kita telah nasihatkan IMR untuk menjalankan lebih banyak lagi pengasingan virus dan juga kultur virus tersebut, semoga supaya kita dapat kenal pasti daripada virus yang daripada gelombang pertama, daripada gelombang kedua, daripada pesakit-pesakit yang positif datang dari negara yang lain, contohnya daripada Itali, contohnya daripada Iran, contohnya daripada US dan UK. Jadi baru kalau kita dapat senarai virus-virus tersebut dan kita buat kajian, baru kita dapat ataupun dapat informasi yang lebih mengenai virus tersebut. Okey, seperti yang kita tahu, mutasi ganas ini KKM telah pun mengesan, tapi menurut WHO sebenarnya ada banyak lagi mutasi dan COVID-19 coronavirus kategori COVID-19 ini SCOV ini dia boleh bermutasi. Mana kata yang mudah, dia boleh berubah-ubah. Itu yang membuatkan vaksin agak sukar untuk dihasilkan. Tapi kalau kita lihat perkembangan vaksin pula, lebih kurang dalam 70 institusi ataupun pakar-pakar daripada seluruh dunia sekarang ini telah pun cuba untuk membina vaksin tersebut. Kalau di China kita ada 3 tempat yang sedang dibangunkan vaksin tersebut. Dan dalam masa yang sama di UK juga, kalau kita lihat nama-nama besar seperti Imperial College, Oxford University, pakar-pakar di sana sedang cuba untuk membangunkan vaksin tersebut. Kalau di Malaysia, kita sekarang ni walaupun kita tak ada upaya untuk hasilkan vaksin, tapi kita sekarang tengah bekerjasama dengan negara-negara yang mampu menghasilkan vaksin supaya kita boleh menjadi negara antara negara awal penerima vaksin tersebut untuk kita edarkan kepada pesakit-pesakit COVID-19. Okey, dalam masa yang sama, semalam Satu Malaya kecoh pasal Bank Negara Malaysia BNM meminta institusi perbankan untuk memberi maklumat yang jelas kepada pelanggan mereka mengenai proses penangguhan pembayaran susulan pelaksanaan moratorium selama 6 bulan yang diumumkan BNM sebelum ini. BNM dalam kenyataan pada Khamis katanya peminjam sewa beli dan pembiayaan Islam berkadar tetap akan menerima notis pemberitahuan melalui khidmat SMS, email ataupun surat berdaftar daripada institusi perbankan masing-masing bermula hari ini. BNM dalam kenyataan meminta institusi perbankan memberi maklumat yang jelas kepada pelanggan mereka mengenai proses penangguhan pembayaran susulan pelaksanaan moratorium selama 6 bulan yang diumumkan BNM sebelum ini. Dan BNM dalam kenyataannya pada Khamis berkata peminjam sewa beli dan pembiayaan Islam berkadar tetap akan menerima notis pemberitahuan
melalui khidmat pesanan ringkas SMS, email atau surat berdaftar daripada institusi perbankan masing-masing bermula Jumaat. Dan menurut BNM, maklumat yang akan disalurkan mengandungi jadual pembayaran balik semakan dan apa-apa perubahan terhadap jumlah pembayaran yang meliputi jumlah kadar faedah atau keuntungan biasa yang terrakru sepanjang tempoh moratorium ni. Katanya institusi perbankan juga perlu menetapkan cara paling mudah dan sesuai untuk memutamatkan perjanjian-perjanjian tersebut dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP ini. Dan sementara itu, Persatuan Bank-Bank dalam Malaysia ABM dalam kenyataannya berkata peminjam diberi dua pilihan, iaitu membayar penangguhan ansuran terkumpul 6 bulan bersama ansuran Oktober 2020 tanpa dikenakan faedah tambahan. Manakala bagi pilihan kedua, peminjam boleh meneruskan pembayaran ansuran selepas Oktober 2020 dengan lanjutan 6 bulan tempoh bayaran balik selepas tarikh matang. Dalam kes ini, faedah berdasarkan kadar kontrak akan di-charge ke atas jumlah ansuran tertangguh sehingga dibayar sepenuhnya yang sepatutnya pada akhir tempoh lanjutan 6 bulan tersebut. Dan kalau kita lihat sebenarnya Hafizi, ada lagi perkara-perkara kita lihat di Twitter semalam. Sebenarnya banyak sangat orang bincangkan mengenai pengumuman daripada ABM, pengumuman daripada BNM ini, dan sukar untuk kita fahamkan. Dan apabila perkara itu berlaku, pengumuman itu berlaku, banyak tweet-tweet ataupun di media sosial Facebook sendiri banyak membincangkan mengenai perkara ini. Dan semalam satu perkataan yang paling famous semalam adalah U-turn. Adakah ini bermakna Bank Negara Malaysia membuat U-turn? Adakah ini bermakna kerajaan membuat U-turn? Itu yang menjadi persoalan terkini dan banyak yang dibincangkan. Hafizi, ada laporan? Dan ini laporan yang kita nak kongsikan kepada anda semua, iaitu pusingan U-turn. Kini bank kenakan faedah moratorium ke atas sewa beli. Di mana Bank Negara Malaysia mengesahkan peminjam bank tidak perlu memohon untuk mendapatkan moratorium dari pihak bank. Di mana BNM juga dalam satu kenyataan, pelanggan hanya perlu melengkapkan dokumentasi yang diperlukan untuk mengesahkan moratorium berkenaan. Dan kenyataan yang dikeluarkan BNM pada hari Khamis adalah bagi menyelesaikan isu prosedur untuk mewujudkan pengesahan perundangan moratorium mengikut Akta Sewa Beli 1967 dan tuntutan syariah. Dan jika anda ingin mendapatkan pengembangan lanjut, anda boleh layari laman sesawang perbankan anda masing-masing untuk dapatkan bagaimana. Kadang ada lain bank, lain dia punya prosedur dia. Jadi anda boleh dapatkan kupasannya melihat kepada institusi perbankan yang anda pilih. Dan ini kita nak kupaskan juga mengenai isu kenapa U-turn BNM, di mana ini laporannya kita nak kongsikan di paparan skrin anda sekarang. Anda dapat saksikan, anda boleh baca sebenarnya, iaitu kalau kita dapat saksikan di sini pelbagai ulasan daripada netizen dilontarkan kepada perbankan dan juga kepada BNM melihat kepada bagaimana ataupun mengapa perlu adanya U-turn, sedangkan sebelum ini mereka telah pun mengisytiharkan ataupun telah mengumumkan mungkin ada moratorium untuk menangguhkan pembayaran pinjaman dan sebagainya. Dan kali ini dalam keadaan rakyat yang begitu tertekan kerana PKP ini disebabkan mereka tidak dapat mencari, ada yang tidak dapat mencari mata pencarian semua, mereka terbeban dengan untuk membayar moratorium ini. Dan juga anda boleh saksikan, ini adalah laporan-laporannya, anda boleh baca di laman web astroawani.com. Dan kupasan seterusnya, Hafizi. Okey, Hafizi, kita bukanlah pakar untuk menjelaskan mengenai BNM dan juga ABM kenyataan yang dikeluarkan semalam, tetapi ada dua faktor penting di sini. Yang pertama adalah komunikasi, manakala yang kedua adalah keyakinan. Apabila BNM dan juga ABM membuat kenyataan seperti ini, ia hadir setelah sebulan pengumuman dibuat oleh Bank Negara Malaysia mengenai moratorium yang pada awalnya tiada faedah yang dikenakan, yang mana setelah sebulan orang ramai peniaga dan juga sebagainya telah pun merancang perbelanjaan dan juga kewangan mereka. Mereka tidak memikirkan mengenai soal pinjaman mereka, tidak kira pinjaman kereta dan yang lain-lain. Apabila sebulan, Persatuan Bank-Bank dalam Malaysia ABM pula kata peminjam sewa beli diberikan dua pilihan. Pertama, bayar penangguhan ansuran terkumpul 6 bulan bersama ansuran Oktober 2020 tanpa dikenakan faedah tambahan. Manakala kedua, pengguna yang ambil moratorium 6 bulan boleh meneruskan pembayaran ansuran selepas Oktober 2020 dengan lanjutan 6 bulan tempoh bayaran balik selepas tarikh matang. Apabila pengumuman ini dibuat, peminjam yang pada awalnya telah merancang keuangan mereka untuk beberapa bulan dan tempoh perlu menyemak semula
struktur keuangan mereka. Itu satu. Yang keduanya adalah mereka tertanya-tanya sama ada terdapat jumlah faedah yang perlu mereka bayar apabila moratorium itu berakhir. Dan yang ketiganya adalah faktor yang mana orang perlu pertimbangkan adalah mereka sekarang ini berada dalam keadaan yang ketidaktentuan, yang mana kebimbangan kehilangan pekerjaan. Sekarang ini pun kita sudah dengar ramai orang dalam kalangan kita telah kehilangan pekerjaan disebabkan impak COVID-19 ini, yang mana banyak syarikat tidak dapat beroperasi. Dan apabila orang ramai ada dalam ketidaktentuan kebimbangan ini, membuatkan mereka menjadi takut untuk berbelanja apabila ekonomi akan dibuka semula nanti. Sebab apa? Sebab pengumuman itu dibuat susulan sebulan selepas orang ramai telah diberitahu mengenai keputusan moratorium ini, dan tiba-tiba kini ada dua pilihan pula, dan sama ada itu sekadar mesej pemberitahuan ataupun mesej U-turn ke dan sebagainya. Saya kira ia perlu dijelaskan dengan lebih baik. Bulan ini peminjam sewa, untuk bulan ini bagi peminjam sewa beli kereta, bulan depan pengumuman apa pula, rumah ke, pinjaman peribadi ke, dan pinjaman yang lain-lain. Sebab itu komponen komunikasi itu sangat memainkan perkara yang penting sekarang ini, dan impaknya adalah orang ramai berada dalam ketidaktentuan, kebimbangan, keyakinan orang semakin lemah untuk berbelanja bila ekonomi buka nanti. Apapun kita harapkan satu keputusan, satu komunikasi yang solid daripada kerajaan, Bank Negara Malaysia, BNM dan juga ABM itu sendiri, ya Fizi. Dan untuk itu kita akan berehat dulu seketika. Selepas ini banyak lagi kupasan kita akan bawakan dalam Awal Ni Pagi. Kita berehat dulu. Okey, kita tahu ketika PKP ini ramai sangat-sangat mereka yang terkesan. Malah kalau kita lihat ramai yang menjadi bimbang sekiranya tempat mereka bekerja akan ditutup ataupun tak. Tapi ini ada cerita yang best untuk kita kongsikan kepada anda. Kalau kita lihat bantuan prihatin yang diberikan oleh kerajaan itu, dia merangkumi adalah orang dapat 800, ada yang dapat 1,600, ada yang dapat beberapa ribu lagi. Tapi ini cerita dekat Melaka Tengah. Khidmat barang basah siap siang jadi lubuk rezeki untuk seorang ibu tunggal. Kalau tidak dipecahkan ruyung, mana kan dapat sagunya, Fizi? Itu pepatah digenggam oleh seorang ibu tunggal, Siti Hartika Syari, 30 tahun, yang tekad usahakan perniagaan barang basah dalam talian sejak 2 minggu lepas selepas terputus sumber rezeki ketika PKP, dan menggunakan wang RM1,000 bantuan prihatin nasional yang diterima pada 10 April lalu. Modal permulaan, kini wanita cekal itu mendapat pendapatan sekitar lebih kurang dalam RM2,000 sehari, sehingga kan dia tak menang tangan nak siapkan tempahan. Ibu kepada seorang anak itu kini bekerja sebagai tukang masak. Sebelum ini bekerja sebagai tukang masak di sebuah kedai makan di Melaka sebelum majikannya membuat keputusan berhentikan pekerja. Ekoran tak dapat tanggung kos gaji. Dia tinggal dengan adik saudaranya. Sampaikan pada satu ketika fasa pertama PKP itu, mereka serta anak lakinya berusia 11 tahun hanya menjamah bubur kosong, tidak melautkan rentetan terputus buang belanja. Sebelum ini dia macam menganggur lah, dan fasa kedua mereka duduk di rumah, dari segi pendapatan memang terjejas. Jadi dia tampil dengan idea barang basah siap siang. Yang pertama di Melaka dengan menyasarkan golongan wanita bekerja sepanjang PKP ini sebagai pelanggan. Ibu tunggal itu yang tidak menyangka usaha itu membuahkan hasil sehingga tempahan memberangsangkan setiap hari. Ini cerita best di astroawani.com untuk anda mungkin melihat kepada idea-idea seperti ibu tunggal ini nyatakan gunakan wang BPN itu sebagai modal perniagaan, dan sekarang sehari 2,000, siapa nak bagi? Betul, dan sebenarnya waktu PKP ini banyak juga peluang-peluang pekerjaan wujud. Sepertinya kalau kita tahu, jika anda terjejas dengan sebelum ini pendapatan harian anda bekerja secara sendiri, mendapat gaji harian dan sebagainya, sebenarnya anda boleh juga, kita dapat saksikan di media sosial sebelum ini telah pun diumumkan seperti Pos Malaysia menawarkan gaji, anda boleh mendapat gaji sehingga RM6,000. Kerana kita tahu pada PKP ini ramai orang membuat pesanan melalui online dan sebagainya, jadi memerlukan mereka menghantar parcel dan sebagainya. Jadi ia membuka peluang rezeki ataupun peluang pekerjaan kepada ramai orang sebenarnya. Dan satu lagi laporan kita nak bawakan kepada anda semua, iaitu laporan mengenai pelakon Bollywood. Ya. Apa tu Fizi, pelakon Bollywood tu? Okey, kalau kita tahu siapa yang tengok cerita Bobby, cerita Bobby, pelakon utamanya, legenda sebenarnya Rishi Kapoor meninggal dunia pada Khamis di Reliance Foundation Hospital di India, Mumbai.
Kematian Rishi itu disahkan oleh abangnya Ranbir Kapoor dan mendiang berusia 67 tahun, dimasukkan ke hospital pada Rabu ekoran penyakit kanser yang dihidapi sejak daripada tahun 2018. Dan nama Rishi Kapoor melonjak selepas filem romantik remaja lakonannya Bobby mencipta fenomena pada tahun 1973. Ini masa zaman-zaman zaman-zaman bapak kita atau atuk kita kan. Rishi pernah dimasukkan ke hospital di New York untuk merawat barah pada tahun lalu dan baru saja pulang ke Mumbai selepas menerima rawatan di Amerika selama 11 bulan. Rishi meninggalkan Balu, Netu Kapoor, seorang anak lelaki Ranbir dan juga anak perempuan Ridhima. Ini yang siapa generasi sekarang ni mungkin tak kenal. Ini zaman muda dia, zaman ketika dia tengah memuncak. Zaman ni memang zaman glamour lah. Memang ramai orang tengok Bobby ni. Siapa tak tengok gambar Bobby ni memang tak tahu nak kata lah. Tapi apa pun, ini satu berita yang mendukacitakan satu kehilangan besar untuk industri Bollywood itu sendiri. Lakonan, siapa yang generasi muda kalau tak pernah tengok, daripada layan cerita-cerita yang mengarut sekarang ni, boleh tengok cerita Mungkin Fizi nak Bobby. nyanyikan lagu yang dimainkan oleh Bobby. Jangan, kalau Cik Razak ada dengan cerita kita suara boleh awak lah. sedap. Tak, saya tiada bakat dalam kesenian ni, saya tiada bakat sikit. Okey, tak apa, nanti kita karaoke bersama. Okey. Baik, untuk itu Awani Pagi berakhir di sini. Selepas ni jangan lupa untuk saksikan Realiti Rakyat, segmen Realiti Rakyat dalam Awani Pagi pukul 8.30 pagi ni, di mana kita bawakan seorang pelajar yang bergaya aktif dalam persatuan ataupun dalam sebuah badan untuk memberikan makanan kepada golongan-golongan yang tidak berkemampuan, dan juga satu lagi gerakan ataupun satu lagi NGO ini turut menyalurkan bantuan kepada mereka yang tidak berkemampuan ketika PKP ini. Dan dengan itu saya Habib Rosli. Saya Hafiz Zaman. Assalamualaikum. Salam sejahtera.